Fatri, awak tahu tak nak kopek kelapa ni? Tadi-tadi tak boleh-boleh ni. Tapi itulah kita kagum dengan orang yang meniaga kelapa ni. Betul. Nampak macam senang kan? Tapi kena ada, selain ada gaya, yang penting hasil lah supaya tidak nanti ada yang terpercik ke melimpah ke. Betul. Baik, hari ini kami di Mesyam Misteri. Assalamualaikum untuk anda sebagai mukadimahnya saya Fatri. Dan saya Sofiana Salihatun. 7 Mac 2024. Semoga keadaan yang sihat, bersemangat. Kami di sini bersemangat pagi ini sebab buat kali pertama bagi saya, saya akan belajar lah bagaimana cara untuk mengopek buah kelapa. Dan saya percaya Fatri masa kecil-kecil dulu ada pengalaman ni. Sebab ayah sendiri saya bekerja kait kelapa, kopek kelapa. Jika cuti sekolah memang inilah tradisi, tapi saiz kelapa yang kecil lah. Baik. Dan juga semalam saya kebetulan memang dijamu dengan semuanya kelapa. Ada program ni dijamu dengan air minuman janda pulang. Tapi saya tanya lah, kenapa guna nama janda? Kenapa? Sebenarnya jangan fikirkan yang negatif tentang wanita yang ditinggalkan ke. Tapi sebenarnya sebab dia proses itu dia pisahkan. Bermula dia ambil kelapa, dia masuk dan gaul, lepas tu pindah balik. Dia maksudnya dia separate. Saya faham. Baik. Jadi dia punya makna di situ. Jadi tak merujuk pada wanita. Okey, baik. Jadi itu hanya simbolik kepada dia dipisahkan. Separation sementara. Apa pun mengapa kita bawakan antara variasi yang sangat banyak di seluruh negara kita ni, di pelbagai negeri, dia ada satu orang kata satu menu yang berkait rapat dengan kelapa, sama ada coconut shake ataupun air kelapa janda tadi itu dan macam-macam lagi, termasuklah coconut jelly. Jadi mungkin kita akan memperkenalkan sekali lagi supaya kita mengenali, sebab ini kita tahulah kelapa ni memang banyak khasiatnya. Saya tekalah Sofia membesar di Kuala Lumpur kan? Ya. Macam saya di kampung-kampung. Jadi saya suka satu elemen yang ada pada kelapa ni. Orang kalau utara dia panggil sebagai kumboi. Kumboi. Bila kelapa dah tua, dalam tu akan ada macam sesuatu yang berkembanglah dalam kelapa tu. Baik. Istilah moden saintifiknya saya akan cari nanti. Okey. Tapi lembut dan memang enak untuk dimakan. Baik. Dan kalau kelapa ni juga, kalau kenduri, macam kenduri saya kahwin dulu pun, batang kelapa yang muda tu akan dibuat, umbut tu akan dibuat berbagai menu lah, kerabu dan sebagainya. Sangat menarik sebab Fatri memang membesar dalam orang kata pengalaman hidup di kampung dan sebagainya. Bagi saya pula sangat mudah. Bagi saya ni, saya minum air kelapa apabila cuti ataupun paling bila kita bersakit atau tidak sihat. Bagi saya bila kita minum air kelapa ni, saya rasa lebih segar dan sebagainya. Satu sentimen yang sangat tipikal lah dikongsikan oleh semua. Tapi yang menariknya hari ini, kita tahu jugalah daripada setiap negeri ni dia ada satu menu yang menarik. Contohnya coconut shake, apa yang berbeza dengan negeri lain. Kita akan bersama dengan pakar-pakar ini, peniaga-peniaga ini yang berpuluh tahun atau menghasilkan menu-menu yang sangat menarik di MHI. Dan kalau saya nak tanya juga kepada pakar lah, orang kata kalau bicara kita tak sihat ke apa semua kena minum kelapa. Betul. Tapi kata kalau ada masalah tentang buah pinggang ke tak okey. Sebab mungkin kena kandungan potasiumnya yang tinggi dan sebagainya, adakah memberi impak kepada kesihatan. Memang kita nampak dia banyak sumber mineral, tapi adakah perlu kita ambil dalam kuantiti yang terhad saja. Nanti kita cuba bincangkan. Selain Ramadan ni, kita memanglah bila nampak yang viral yang tular ni semua rasa terliur ya. Jadi apa mungkin kalau kita dapat kita buat di rumah sendiri. Setuju. Dah ada bahan-bahan seperti katakan benih chia ataupun chia seed. Kita ada macam-macam lagi manisan. Apa dapat kita lakukan menggunakan kelapa? Betul. Dia juga pakar pemakanan ataupun seorang nutritionist yang memberitahu kita apakah sebenarnya khasiat kelapa ini, dan adakah sesuai atau tidak sesuai diambil bersama dengan ubat-ubat tertentu. Kita kena tahu je sedap memang sedap, tapi adakah sesuai ataupun mempunyai sebarang indikasi yang tidak begitu sihat jika digabungkan dengan kelapa dan ubat. Kita akan bincangkan. Sebab kalau saya tanya kepada random kan, Rambang katanya lepas 2 jam you minumlah. Betul tidak ataupun itu hanya mitos bukan fakta? Okey, Fatri, kita akan berpecah. Sebab kita akan mengenali antara menu-menu menarik. Fatri akan ke sana. Saya akan ke sana. Janda pulang. Janda pulang. Silakan. Silakan. Okey. Okey, baik. Saya nak mula dulu di sebelah sini. Okey, saya bersama dengan peniaga. Dia nak panggil apa, nama manja je? Okey, Puan Nadia dan juga kita akan buat coconut shake ni. Jadi berniaga dah berapa lama? Cik Abdul Hamid ya? Berniaga dah hampir 13 senang tak senang nak buat? 13 tahun. Maksudnya kelapa ni sebagai daripada hidup lah ya? Ya betul. Campur-campur juga dengan menu yang lain biasa? Campur. Dia punya kelapa tu dah banyak variasi lah kat kedai. Baik. Jadi hari ini apa yang menawan nak dikongsikan? Hari ini kita nak kongsi yang
menu viral kita ABC kelapa lah. ABC kelapa. ABC kelapa dengan air jando pulang. Oh, itulah dia. Dengan nama macam, terkejut juga kan? Nah, Tapi merujuk kepada perbuatan dia mengasingkan kelapa tu dan jika dicantumkan. Ya, Baik, kita nak bermula. Kita nak buat menu yang mana dulu? Kita buat ABC kelapa dulu. ABC kelapa. Okey. Mula-mula kita apa dulu? Biasa berniaga di mana? Kita berniaga di Tanjung Ipoh, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kuala Pilah. Permulaan berniaga pada waktu petang. Kita berniaga daripada pukul 11 pagi sehingga 6 petang. Oh, pagi dah ada dah. Pagi dah ada dah. Okey, terutama sekarang ni musim panas kan? Laris ya? Alhamdulillah laris. Air kelapa lah laris sekarang, air kelapa, air jando pulang. Biasa kalau orang menikmati sentuhan Nadia dan suami, apa komen mereka? Komen mereka, alhamdulillah lah. Memang komen dia semua feedback yang baik-baik lah. Dia orang cakap alhamdulillah sedap ABC kelapa ni sebab kadang tak jumpa kat tempat lain katanya. Memang ada kat kedai. Saya tertarik yang satu perkara. Kenapa biasa bukan gula putih tapi ada gula anau. Gula anau ni digunakan sebab kita berniaga di Negeri Sembilan. Jadi gula anau ni gula yang terdapat di Negeri Sembilan sahaja. Oh, okey. Biasa kita ada gula anau, gula merah. Apung juga kan? Yalah. Kita campurlah gula merah dengan gula anau lah untuk bagi dia punya rasa tu lagi sedap lah. Itu dia punya senjata tu pada gula anau saya kira. Gula anau, yes, betul lah. Dia punya kick tu memang berbeza. Okey, ini berapa kalau dijual? Kalau ABC kelapa ni kita jual daripada harga RM10 satu. Kita siap dapat air kelapa dia lah sebab dalam kelapa memang ni dihidang dalam kelapa. Dihidang dalam kelapa, tapi dalam kelapa hanya ada isi lah yang air kita masukkan dalam cawan. Jadi kita bagi set lah untuk dia. ABC kelapa termasuk dengan apa? Itu dia. Apa kebahagiaan berniaga ni sebab dah bertahan 13 tahun kan? Sebab alhamdulillah lah bila berniaga ni dapatlah kita tengok anak-anak sekali sebab saya ada anak istimewa. Ada masa untuk anak-anak sebab saya ada seorang anak istimewa. Jadi seronoklah. Rezeki anak kan? Alhamdulillah. Ni memang pun rezeki anak-anak lah. Jadi memang sepenuh masa berniaga? Ya betul, sepenuh masa suami isteri berniaga. Macam suami apa kepakaran dia? Kepakaran dia potong kelapa. Betul lah, yang fizikal ni suami lah. Ya betul. Isteri dekorasi. Oh dah siap kita, ya Allah. Ni lepas tu kita letak ni lah, aiskrim lah. Sebab dia nampak mewah kan? Ya mewah. Harga dia RM10. Ya betul. Mampu bilik ya. Sisi keluarga kalau kita macam petang pergi Kuala Pilah. Saya dah lama tak pergi Kuala Pilah. Jadi apa yang menarik sekarang di Kuala Pilah? Kuala Pilah ada macam-macam ada. Makan-makan mewah kat sana. Makan mewah masak lemak ada, ABC ada. Salai ke apa kan? Ya betul. Ni kita letak. Ada perancangan ke mungkin nak jual mi ke selain daripada air? Dekat kedai kita ada jual selain tu kita ada makanan kita ada laksa utara, nasi ayam, mi kari, kita ada yang special telur sarang. Berapa pekerja? Pekerja ada dalam 3 orang. Okey. Inilah. Baik, tak lengkap dah sampai Puteri Ayah tidak merasa. Ni MC kelapa. Okey, ni memang nampak mewah. Okey. Saya kalau rasa ni tak air dia lah. Air ni untuk Nina ya. Untuk dalam dia ada isi dia lah. Ya, sebab dia ada sentuh air kelapa tu yang kan? Kalau nak rasa lagi tuang lagi air kelapa kat dalam tu. Kelapa kita menggunakan kelapa pandan. Tuang kelapa pandan. Kita pemilihan kelapa kita memang pakai kelapa pandan sahaja. Kita tak pakai kelapa biasa. Okey, memang mengasyikkan Mengasyikkan. Okey. Itu isi dia. Sehari boleh jual berapa? Depends lah. Kalau hari Sabtu Ahad tu mungkin lebih, ke 50 ke 80 biji satu hari lah. Tengoklah ke 100. Kalau hari biasa tu dalam 50 macam tu lah. Stok kelapa sedang dapat? Alhamdulillah. Dekat Negeri Sembilan banyak stok. Adalah kita ada beberapa orang supplier lah yang hantar dan kita ambil. Tunjuk sikit kita tadi, cameraman, gula anau tu. Ni memang senjata. Ni air kelapa. Ni air jando pulang lah. Boleh. Okey. Mesti makan tak habis. Ke menu yang kedua boleh ke Cik Asri? Apa nak apa buat? Yang ni kalau tanya orang di Sembilan mesti tahu air jando. Air jando takut. Janda pulang, okey. Tengok macam mana cara untuk kita menghasilkan air janda pulang ni. Biasa memanglah kalau bulan puasa memang banyak orang jual. Dan kalau di hotel-hotel memang nampak eksklusif dan mewah. Okey, air kelapa yang paling utama sekali bahan dia. Okey. Ni air kelapa yang dikeluarkan daripada kelapa lah. Kita masukkan dalam sini lah. Itu dia. Sebab kita panggil dia janda. Sebab tu dia janda. Dipisahkan. Okey. Kita akan masukkan gula.
Gula gula anau. Gula Campur anau. tapi ada campuran gula merah sikit lah. Kita, okey. untuk rasa dia lebih apalah. Kita dah panaskan, dah jadikan dia air. Gula yang bentuk ni. Kalau berapa harga kalau macam ni? Kalau air janda pulang kita jual pada harga RM6. Okey. Air kelapa betul Janda pulang. Kena kacau. Gula anau lagi. Okey. Semalam saya tambah saya tak. Hari ni alhamdulillah dapat rezeki ni. Kena kata dia pada ni. Gula Air dia. kelapa tu mesti yang pandan ni. Pandan sedap, dia sedap punya aroma. Aroma lagi. Okey, Boleh sedap. habis? Boleh habis. Ini menu yang boleh anda cuba, air janda pulang untuk Ramadan. Jadi okey, biasanya kalau orang yang pertama kali rasa kan, macam saya dah banyak kali rasa, apa yang merecommend? First kalau orang datang kadang-kadang dia baca menu. Okay, dia baca menu air janda pulang. Lepas tu terus dia tanya, air janda pulang tu air apa kak? Okey. Lepas tu kita terangkanlah air janda pulang ni air kelapa yang dicampur dengan gula anau lah. So dia punya khasiat dia bagus lah. Kalau musim-musim panas ni kalau kita minum ni dia menyejukkan badan. Itu dia. Jadi saya gembira dapat menyaksikan individu yang berjaya dalam perniagaan. Alhamdulillah. Dah lebih 10 tahun tu kiranya sukses kan? Alhamdulillah. Angkat rezeki anak kan, semua ni. Jadi anda sendiri pun kalau belum puasa teringin buat, jauh nak sampai ke Kuala Pilah, nak cari. Kita lokasi kita di Tanjung Ipoh Kuala Pilah. Tanjung Ipoh. Warung ABC Kelapa. Berdekatan warung ABC Kelapa di Tanjung Ipoh Kuala Pilah. Boleh dapatkanlah kita beroperasi dari jam 10 pagi hingga 6 petang. Tapi untuk bulan Ramadan kita akan beroperasi pukul 3 petang sehingga 7 petang sahaja. Itu dia. InsyaAllah rezeki untuk mereka yang memiliki kelapa sebagai sumber pendapatan. Semoga dapat kita jadikan juga sebagai tarikan kalau sampai ke Kuala Pilah. Baik, selesai kita dengan ABC yang tular ini yang memang ABC dihidangkan dalam kelapa dan juga air janda pulang. Kita nak bersama dengan Persis Pramugari. Sofia, apa pula menu yang nak dikongsikan? Khas kita bawakan kepada anda semua ya, pramugari yang akan berakam menunjukkan kepada anda bagaimana sebenarnya antara variasi menu lain yang kita bawakan dari Tanjung Karang. Ini dia coconut shake. Kalau tadi dengan Fetri anda dah lihat bagaimana rupanya cendol kelapa dan juga air janda pulang. Kat sini pula saya bersama dengan Cik Hamid, Encik Abdul Hamid Makno, seorang peniaga coconut shake dari Tanjung Karang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia hari ini. Ya, macam mana hari ini? Kita dengar Cik Hamid ni dah dalam industri dekat 25 tahun dan menjual coconut shake ni dekat 15 tahun. Ya. Bukan satu perkara yang mudah saya percaya, tapi menu ni menarik, famous Cik Hamid. Kan? Alhamdulillah setakat ni memang sambutan daripada customer-customer saya semua merasakan, banyak yang memuji. Banyak yang memuji. Alhamdulillah memang mantap dan padu. Jadi kalau nak rasa, kita dah bawa ada di sini menu-menu apa. Kalau nak rasa kena singgah Tanjung Karang lah. Saya nak rasa dan saya nak cuba juga. Saya nak belajar daripada Cik Hamid. Okey, apa bahan-bahannya? Sebab kita percaya memang air kelapa kena ada lah. Memang dia kena ada lah fresh. kalau dah nama kelapa. Lagi bahan-bahan yang lain Cik Hamid? Bahan-bahan dia kita ada susu. Ada susu. Okey, kelapa dah tentulah isi kelapa. Kita sambil-sambil kita buat ya. Kita sambil-sambil kita terus boleh buat kan. Okey. Langkah pertama biasalah. Kita akan korek-korek ni kelapa ni kan. Kelapa ni dikorek dulu. Kita korek dulu. Airnya kita korek kelapa. Air kita okey. Kita kena korek lah kelapa kan. Korek-korek kelapa ni dulu. Ini untuk dia ada satu perkakas tertentu lah kita cari kan. Untuk cantik, untuk isi kelapa tu lawa kan? Senang, mudah. Baik. Sebab kita kalau nak buat coconut shake ni kita kena isi yang keras macam ni. Faham? Baru beza ke kalau kita ambil kelapa yang muda, kelapa yang tua? Muda ni dia saya rasa kurang lemak dia. Kalau muda kurang lemak. Itu dia. Orang lama ni dia lemak sikit. Orang lama dia lemak sikit. Tengah tak tu nampak. Jadi memang dia nak banyak sebenarnya. Betul. Kuantiti yang banyak. Okay. Tapi kena kelapa tua ni dia ligat sikit betul? Kalau pakai sudu bengkok ni.
Kalau pakai sudu bengkok. Bengkok sudu. Dia memang ada dia punya alat dan inilah. Kasih ini dia. Ya. Penting ada. Okey. Laju dia tak sampai seminit. Dah dapat isinya. Okey, kita dah ada isi. Jadi blender kena ada. ada blender kena ada. Alamak, kamu tak boleh buka pula. Macam mana aku Apa kita letakkan? tenang je Cik Amit. Saya seorang je customer Cik Amit hari ni. Okey. Lepas ni berduyun-duyun lang mai ke Tanjung Karang nak InsyaAllah, dapatkan ni. nak InsyaAllah rasa. amin. Baik. Blender. Jadi kita masukkanlah isi kelapa ni tadi. Yang ni masuk juga. Masuk juga. Kita perlu banyak padu. Okey. Bermakna kalau 2 kelapa ni, kita buat 2 sahaja. Kalau- 2 bekas coconut shake. 2 kelapa untuk 2 cawan. 2 cup. Oh, banyak juga tu sebenarnya. Ha? Banyak juga sebenarnya bahan yang digunakan tu. Mana kebanyakan. kita nak padu kan, padu. nak rasa padu Dan dan pelanggan lemak. happy. Bila dia orang minum, wow, Betul-betul rasa. padu kelapa. Okey. Jadi seterusnya kita akan buat susu lah. Okey ya. Okey, sebelah sana susu. dah oil blender. Kat sini belum lagi. Kita masuk Okey, susu pun Banyaknya. memang banyak. Kena banyak. Coconut shake ni kena manis macam bakso juga. Asyik. Oh, gitu. Okey. Dia kena semanis. Okey. Pembuatnya. Okey, Dia sikit lagi. dekat separuh Ada tin sikit. je. Untuk 2 cawan. Memang banyak. Dia ada 4 Itu pun pada kalian. Kalau rasa macam nak kurangkan gula tu, boleh. Tapi setakat ni memang coconut shake ni memang minuman manis lah. tapi kalau nak kata Memang campuran minuman yang manis. sepatutnya, kena minum banyak manis. tu. Yang ni maksudnya air kosong ke air kelapa? Mana? Ini air kelapa. Ini air kelapa. Air kelapa juga. Baik. Sikit saja. Okey. Susu, isi. Kita taruh ais lah. Seterusnya ini yang melemakkan lagi. Kita ada ais dulu. Lupa pula saya. Kita blend dulu ya. Kita blend dulu bagi dia halus. Maklumlah bukan selalu kita buat coconut depan kamera betul tak Yeah. Cik Amit lah. Kita blend dulu Okey, sebentar. kita blend dulu. Okey. Biasanya kan Cik Amit saya tengok ada sejak negeri mesti ada. Kalau dulu kat Melaka je. Famous. Sekarang ni macam-macam semua negeri. Timbul nak tu buat. shake. Tapi yang originalnya daripada Melaka. Melaka lah. Ada beza. Bezanya macam-macam juga dia orang buat, tapi saya ni simple, tak ada apa, susu dan kelapa saja. Susu, kelapa, yang paling penting Itu isi saja. kelapa tu pun kena padu. Kena padu, isi kelapa kena banyak lah cerita dia. Okey, kita lumatkan. Okey, kita dah lumat. Dah lumat, dah hello Dah cantik. Baru Cik kita Amit, buat ada ais. 3 minit lagi. Sempat ke Okey, nak siapkan? Sempat. Sempat, Alhamdulillah. Ini mungkin antara idea lah. Beberapa hari saja lagi kita akan menjengah masuk ke bulan Ramadan ni kan. Manalah tahu bagi anda yang nak memulakan perniagaan sendiri ataupun nak bagi anak-anak rumah semua untuk merasakan air tangan anda membuat coconut shake inilah dia. Telah pun lumat, masukkan air susu, air kelapa. Sekarang kita masukkan ais. Kita kalau Banyak kita juga nak ais, Cik Amit, kalau masuk kita ni. nak pekat, kita kena bubur ais banyaklah. Bermakna kalau kita nak cair, air sikitlah. Okey. Tapi cantik pekatlah. Cantik. Standard dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi Okey. kepekatan ataupun kemanisan coconut shake ni terpulang bergantung. pada anda, terpulang pada cita rasa keluarga anda sendiri. Kalau macam ni dia kira kurang pekat ni. Okey. Jadi Tapi kalau boleh lagi dah lama, lah. Lagi lama lagi pekat lah. Tak, dia nak kena ais banyak. Tapi boleh dah ni, cantik lah. Ais krim ni nak masuk bila? Ais krim dia kita letak atas je. Kita bagi lawa saja. Dia ada 2. Satu tu dia tak ada ais krim. Satu tu tak ais krim. Okey, siap. Ais krim letak kat atas. Yes. Baru kita boleh rasa, okey, ni coconut shake yang nak ais krim. Taklah bergabung sangat manis sangat pula kan Cik Amit. Dah siap ke? Siap. Cepatnya. Yes. Saya tak, ya Allah, ya jangan. Gelojoh sangat Sofia. Yang biasalah. Ni air favourite kita. Kalau ke Melaka kena rasa. Ya ke? Saya pertama kali lah Cik Amit punya air tangan ni saya nak rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rasanya sedap lah. Anda lihat sendiri kepekatan. Oh, pekat. Boleh nampak isi kurang kelapa pekat ni tu. sebenarnya. Ini pun kurang. Kurang Boleh pekat. pekat lagi? Kita pekat lagi. Boleh pekat lagi. Pekat lagi. Minum ni kenyang ni. Tuan Okey, perempuan. ini untuk apa? Nak share sikit Cik Amit. Kita kongsi lah. Okey, Ya. Cik Amit ambil satu, saya ambil satu ya. Okey. Ini antara menu kalau kita ke mana-mana Okey, negeri pun yang pada ini ketika yang ini biasa kan. ya. Memang Jap.
kita cukup kita ada famous aiskrim. melihat menu ini di merata-rata. Jadi apa yang membezakan adalah orang kata mungkin rahsia itu sendiri. Macam Cik Hamid ni dah 15 tahun menjual coconut shake di Tanjung Karang. Jadi saya buat pertama kali nak merasakan. Bolehkah saya rasa dulu tanpa aiskrim? Boleh. Sebab Boleh, kita nak rasa insyaAllah. tanpa Rasa. aiskrim macam mana? Manis tak manis? Ini suruh ni. Ambil ni. Dah ada dah. Cik Hamid, dah ada. Ini cantik sikit. Oh, yang ni cantik sikit. Boleh. Tak ladu sekali. Oh. Afdalnya ni ya? Okey. Ini ya? Baik, kalau itu- bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Alamak, aiskrim kita ni nampaknya Allah, sedapnya. terlembut. Terlembut dia aiskrim susu kita. pekat. Memang dah manis, tapi dia tak terlampau overwhelming atau tak terlampau kuat sangat sebab dia diseimbangkan dengan air kelapa tadi dan juga manisan buah kelapa yang telah pun dikisar. Nampak tak gitu? Sedap lah Cik Hamid, patutlah 15 tahun jual. Ya, betul ni ya. Beratus, Itulah sedap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi syukur kalau kata sedap. Aduh. Jadi yang ni yang special ya. Itu yang ada aiskrim. Ada aiskrim. Aiskrim letak kat atas je. Okey. Sesuai lah untuk anak-anak kecil, budak-budak dan sebagainya kan. Tapi memang tak ada aiskrim dah sedap. Dah sedap. Okey. Dah Tapi padu kita ada kurang 1 minit ni, berapa saat saja. Kalau nak pergi serbu kedai Cik Hamid kat mana tu? Silakan cakap kat kamera kita. Ya. Saya daripada Tanjung Karang. Jadi kalau nak rasa coconut shake Tanjung Karang, kena pergi Tanjung Karang lah. Kat mana kedai? Tanjung Karang, Parit 2, Sungai Burung. Parit 2, Sungai Burung. Kalau di situ dulu kawasan Tan Sri Norma lah, Tanjung Karang. Sebelah aja rumah tu. Sebelah aja. Ya, sebelah rumah bapa dia. Okey, lepas ni dah hujung minggu ni sebelum bulan Ramadan bermula, bawa keluarga semua kita cari kedai Cik Hamid bersama-sama. Ya. Terima kasih Cik Hamid. Ya, sama-sama. Di antara coconut shake paling sedap saya pernah rasa dalam kehidupan saya lah. Alhamdulillah. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang pula tentang nutrisi dan juga manfaat untuk kita makan atau minum buah kelapa. Teruskan menonton Malaysia hari ini. Bye-bye. Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Macam mana air janda pulang. Air janda pulang dari tadi saya duk susah nak sebut. Tapi air yang saya buat tadi dengan Pak Cik Hamid buat memang sedap. Sedap kan? Okey, kita juga nak kongsikan bagaimana kemeriahan di Joker Walk. Walk. Betul. Ada silat kelapa lambung. Ini tarikan pelancong jugalah. Saksikan rangkumannya. Yes, main singgah. Main aja kelapa lambung. Kelapa lambung. Order fresh. Ya, coconut. Yes, sir. Yes, sir. Jika menjejakkan Selalunya, kaki yoyo tua, yang sudah dilambung-lambung, pastinya tetapi kali tidak ini ketinggalan saya di Joker Walk mengunjungi Melaka, destinasi kelapa pelancong pula yang popular, dilambung-lambung. Joker Walk. Dalam deretan jualan di sini, wujudnya sebuah gerai yang menjual kelapa dengan persembahan memukau, bersilat sambil melambung buah kelapa. Berbusana lengkap baju Melayu, samping serta bertanjak laksana pahlawan Melayu. Aksi memukau oleh Saiful Bahri Saharudin berumur 52 tahun melambung kelapa sejak 13 tahun lalu dengan seni silat hulu balang yang dipelajarinya. Yes, ini bisnes keluarga. Saya, anak saya dan isteri saya. Isteri saya adalah Nur Fatimah binti Abdullah. Dia orang Sarimau Cina Mualaf. Dan saya Alhamdulillah dapat isteri yang baik yang menyokong saya dan anak-anak saya menyokong semua dan terutama kepada keluarga. Okey, Alhamdulillah. Setakat ini kita membuat lambungan yang paling tertinggi adalah lebih kurang dalam 35 kaki. Rezeki turun-temurun, perniagaan keluarga ini berharap dapat mengembangkan sayap kedai mereka ke serata Malaysia dan kini memiliki lebih 10 pekerja yang turut terlibat dalam seni persembahan melambung kelapa. Saya sekarang ada 5 tempat perniagaan saya, ya. Dan dekat situ ada di Sungai Melaka pun ada, di Joker Walk pun ada, di Bandar Kapau pun ada dan di Kampung Portugis pun ada dan lain tempat semabuk pun ada. Kelapa yang dijual pula adalah kelapa berkualiti tinggi dan sudah pasti banyak khasiatnya untuk tubuh badan.
Mendapatkan bekalan kelapa dari Bakan Datuk, Saiful berjaya menjual lebih 200 biji kelapa sehari dan pernah meraih hampir 11,000 jualan kelapa selama 10 hari di sebuah pameran antarabangsa pada 2018. Biarpun persediaan perniagaan bermula seawal 5 petang, bersama anaknya sentiasa melakukan latihan bersilat secara berkala bagi memastikan persembahan mereka berjalan dengan jayanya. Walaupun pernah gagal beberapa kali dalam berniaga, namun dengan ilham bersilat sambil melambung kelapa ternyata menjadi batu loncatan buat Saiful untuk terus aktif berniaga. Pengunjung yang hadir juga terpukau dengan kelincahan persembahan kelapa lambung ini. Dengan harga serendah RM10 sebiji, pembeli dapat merasai sendiri sebiji buah kelapa dan jeli kelapa yang diberi secara percuma. Excited lah. So, nampak di TikTok kan orang share pasal dia. So bila datang sini memang tunggu dia punya lambung-lambung persembahan tu. Memang unik lah. Ni kali kedua saya datang. InsyaAllah datang lagi. Rasa bangga lah kalau ada, sebab dekat Melaka ada persembahan macam ni. Kita boleh nampak tradisional kita. Lepas tu mereka pun buat satu tarikan untuk pelancong-pelancong negara lain datang sini untuk beli kelapa lambung macam ni lah. Memang rasa sedap lah bila kita try yang satu lain dari yang lain. Ya, saya akan datang lagi untuk membeli dan saksikan upacara dia orang. Excited lah sebab yelah dia sambil bersilat kan. Tengok dia lambung-lambung kelapa, isi kelapa tu tak pecah tu. Best lah. Memang dia salah satu tarikan untuk menarik pelancong lah. Kali ini datang dengan family daripada Sabah lah. Jika diberi kesempatan, Saiful ingin berniaga setiap hari bagi meneruskan seni silat dan jualan buah kelapa, tetapi akur dengan waktu beroperasi selama 3 hari sahaja. Saiful percaya peluang berniaga yang diberikan ini juga dapat dimanfaatkan sebaiknya kepada pengunjung yang hadir. Saiful juga berharap seni persembahan jualan buah tempatan ini dapat dipraktikkan oleh peniaga-peniaga lain dalam mempromosikan budaya Malaysia secara lebih unik. Sudah pasti, buah kelapa yang kaya dengan khasiat protein, omega 3 serta kalsium ini juga wajar diamalkan oleh masyarakat di samping menyokong seni warisan budaya Malaysia agar ia tidak hilang di mama zaman. Okey, itu dia rezeki di sebalik kelapa di Jongkerwa kan. Ini tentang macam kelapa di lambung untuk tarikan, tapi yang paling penting kita nak tahu rasanya. Betul. Hebatnya orang kita ni sebab separuh dah hampir dah ni. Dia macam celik tiba dah sedap sangat ni. Itu yang melihat orang kita bukan saja gigih berusaha dengan perniagaan, tapi ada variasi persembahan lagi dengan banyaknya menu. Tapi kita nak tahu juga adakah sihat atau tidak, bagaimana kita untuk minum air kelapa dengan sebaik mungkin. Kita boleh bincangkanlah hasil air kelapa ni ya, Fadri. Terus bersama dengan Puan Syaza Liana Idris, seorang pakar pemakanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ya? Sihat. Ini negara yang santai ya? Ya, betul. Okey, biasalah kita tahu kelapa ni banyak khasiat. Jadi macam mana, tapi perlu juga ada mungkin panduan portion ataupun jumlah yang perlu diambil sehari. Mungkin tak yalah kita macam pagi kelapa, tengah hari kelapa, petang kelapa kan. Macam mana penjelasan? Okey, kalau ikutkan saranan je lah kita tak ada spesifik saranan ya untuk air kelapa. Tapi yang kita tahu, 1 gelas air kelapa sebenarnya mempunyai pelbagai jenis mineral banyak yang boleh membantu mengimbangkan elektrolit dalam badan. Dia ada kalsium, dia ada potasium, ada magnesium dan juga fosforus. Dia sangat bagus untuk kita kekal hidrasi lah. Lagi kalau musim panas ke, kalau tengah demam, dengan ada masalah cerit beri dan sebagainya. Ya, dan dia juga mungkin ada certain nak kata ada mengandungi potasium yang tinggi, sangat bagus untuk mereka yang mungkin ada masalah darah tinggi. Sebab potasium membantu untuk merendahkan paras tekanan darah tu sendiri. Baik. Puan Syaza, bila kita melihat memang orang kita memang suka dan minatlah untuk ada banyak variasi air kelapa dan sebagainya. Memang kita tahu sedia ada khasiatnya macam-macam. Tapi kalau yang diselingi dengan sedikit banyak ada gula, susu dan sebagainya, adakah mengurangkan manfaat itu ke bagaimana? Okey, nak kata manfaat tu dia tak kurang lah. Cumanya kita dah tambah ekstra kalori dan juga lemak tambahan, gula tambahan. Jadi mungkin tak sesuai untuk kita amalkan selalu. Bukan setiap hari lah. Bukan setiap hari kita kena kontrol jugalah sebab air kelapa tu sendiri dah mempunyai gula semula jadi. Dah bagus dah.
Ya, tapi kalau kita tambah-tambah lagi dengan pelbagai perisa lain mungkin. Sekali nak rasa okey dah. Ya, sekali. Setiap hari itu kan. Kita juga dah berkongsi tentang antara mitos dan fakta ya. Ya, betul. Kalau kita ambil ubat dengan air kelapa, apa implikasi? Ya, memang soalan tu selalu yang kita dapat. Boleh tak saya minum air ni dengan air kelapa? Boleh ke saya minum air ni dengan ubat kan? Makan ubat dengan air kelapa. Ikutkan air kelapa tak ada masalah lah ya untuk kita ambil ubat dengan air kelapa. Cumanya jika air kelapa tu kita campur dengan susu ya ataupun ada sebarang kafein ya, jadi tak sesuai lah, especially kalau ubat-ubatan ataupun suplemen tu mengandungi iron, vitamin B yang boleh menghalang penyerapan. Ya. Okay. Cuma kalau mereka yang ada, sebab saya cakap tadi tentang tekanan darah kan, masalah darah tinggi bagus untuk ambil. Kalau pesakit darah tinggi dah pun ambil ubat darah tinggi, lepas tu dia minum pula air kelapa, dia dah jadi boleh lagi rendah pula tekanan darah tu. Jadi sebaiknya kalau kita boleh jarakkan sedikit lah, kalau dah makan ubat tu kita jarakkan 2-3 jam ya, supaya tidak lagi merendahkan lagi tekanan darah tersebut. Sebab kita dah nak masuk ke bulan puasa kan. Ya, betul. Biasa siang ni lah orang memang bertahan. Tapi bila berbuka tu dia ambil segala air kelapa, dia campur-campur sampai itu. 3 biji. Ceritanya. Macam mana kita nak cuba memujuk hati supaya betul-betul kena kawal. Sekalipun memanglah berkhasiat kan. Tapi bila dicampur adukkan dengan pelbagai tu pasti ada kesan tidak baik. Terutama dari segi itulah kawalan gula tu. Okey, sedikit tips untuk yang bila nak buka puasa ni macam-macam teringin kan. Belum cerita pasal bazar Ramadan lagi. Cumanya kita nak cakap sebaiknya itulah ikut sunnah, sebaiknya kita ambil kurma ke apa ya untuk buka puasa tu dulu sebelum kita minum something yang agak manis. Sebab bila kita ambil minuman yang agak manis pada awal-awal buka puasa tu, dia akan menyebabkan insulin spike lah kita panggil, dan menyebabkan kita lagi teringin nak makan macam-macam lagi lah. So sebaiknya kita buka dulu dengan kurma, lepas tu barulah kita limitkan cuba 1 gelas saja air manis. Lepas tu air disusuli dengan air masak saja. Sebab Sofia, buah pun ada buah yang terlalu banyak kandungan gula. Betul. Dan itu kita kena ambil cakna juga. Dan Abang Syazal, kita difahamkan kan sekarang ni macam menu yang menerapkan penggunaan kelapa tau dalam perhasilan. Contohnya antara menu disebutkan oleh seorang penonton kita di MHI di Facebook, Pak Ngam Merbuk mengatakan, adakah sesuai peniaga tom yam meletakkan tom yam dalam kelapa? Adakah khasiat kelapa itu akan hilang atau bagaimana? Oh, sedap tu. Sedap, boleh bayangkan dunia lemak kan, tapi sesuai ke tak sesuai? Okey, saya pernah dengar tom yam bersama santan, tapi tak pernah dengar lagi lah maksud dari kelapa kan. Mungkin apa yang kita boleh dapat manfaat dia lebih kurang macam kita gunakan santan. Yes. Jadi kalau santan ni, kita cerita pasal santan, lemak tepung agak tinggi. Baik. Jadi kalau kita contohlah nak ambil kita dah plan nak ambil makanan yang bersantan dan sebagainya, kita cuba kurangkan. Kita dah ambil tengah hari makan bersantan, malam janganlah makan bergoreng lagi. Kita kontrol kita punya pengambilan lemak tu tepung tu sendiri. Adakah ada beza buah kelapa tu sendiri dimasukkan dalam kuah tom yam tu berbanding dengan santan yang digunakan? Sebab kebanyakan peniaga ni dia menggunakan kelapa ni sebagai mangkuknya. I see. Dia selagi kalau ada isinya mungkin akan ekstrak sedikit lemak ke dalam kuah tersebut. Tapi taklah kita seperti mana kalau kita gunakan keseluruhannya lah. Kalau pula kandungan isi kelapa macam mana? Sebab seorang dia memang suka minum santan. Ya. Kan? Minum santan ya? Ya, santan. Sebab bila kita baca jurnal-jurnal barat kan, disebut coconut milk. Bagus. A lot of benefits. Macam wah, impress. Jadi terus minum kan. Padahal dia santan kan. Ya, betul. Macam mana pula tu? Dia mungkin ada beza. Coconut milk sebenarnya lebih cair lah daripada santan kita, lebih pekat. Ya, dan juga ramai yang mengatakan lemak dalam santan ni MCT oil ataupun bagus untuk dari segi kita punya paras kolesterol. Cumanya nak ditekankan dia masih kategori lemak. Jadi kita tak boleh berlebihan. Ya, sebab pengambilan lemak yang kita sarankan dalam sehari lebih kurang daripada 7% lah lemak tepung. Baik. Tapi currently kita tengok situasi kat Malaysia, pengambilan lebih kurang 12 hingga 14%. Wow. Double daripada apa yang kita sarankan. Jadi itulah yang kita cuba kurangkan, sebab kita boleh tengoklah setiap hari mesti makan bergoreng. Betul. Itu memang tak dapat lari lah.
Itulah bimbang lah. Kita nak masuk Ramadan dengan sihat, tapi nanti kolesterol meningkat, gula meningkat, darah tinggi meningkat. Rugi kan? Okay. Dan Puan Syazah, kita melihat sekarang ni, tengoklah cuaca, walaupunlah di kaca TV nampak persis seperti di luar negara, tetapi hakikatnya cuaca memang panas dan kita minum air pun dah masuk bergalon dah. Kalau mereka yang memilih untuk minum air kelapa sahaja, tapi dalam kuantiti yang banyak, mungkin dalam botol air itu dia Kena sampai lebih 2 liter. Bagaimana? Boleh ke tidak menggantikan air kosong biasa dengan air kelapa ni? Okey, apa-apa pun bagi saya ialah perlu bersederhana. Termasuklah air minuman, air kosong pun kena bersederhana. Saranan kita 8 gelas. Saya selalu advise pun dalam 2-3 gelas saja air kelapa sehari. Itu untuk mereka yang sihat, yang tidak ada masalah kesihatan. Tapi jika ada kecil manis, ada penyakit buah pinggang, ada masalah darah tinggi, perlulah kita limit sebaiknya. Jangan berlebihan. Dan sebab kita ni tak dapat lari daripada kelapa ya. Ya, betul. Minum kelapa, kemudian elemen-elemen yang menteraskan santan. Betul. Apalagi nanti ada apa lagi kuih-kuih semua guna juga elemen kelapa. Nanti rendam, perisik lagi, pakai kelapa lagi. Yang minyak lagi, jadi macam cabar juga. Terpaksa kerja keras sebuah pinggan kita untuk proses kita makanan. kena plan lah menu kita sebaiknya. Satu lagi soalan terakhir, bagi kanak-kanak pula bagaimana? Ada peringkat limit tertentu untuk anak-anak ni minum air kelapa, sebab mereka ni pun memang kalau diberikan tu. So, ikutkan tak ada masalah pula. Cuma macam saya kata tadi, limit dalam 1 hingga 2 gelas saja sehari lah. Sebaiknya jangan berlebihan. Sebab ikut umur dan ikut berat badan berbeza keperluan dia dari segi mineral, dari segi juga keperluan air. Kalau ada air kelapa dalam kotak sekarang ni pasar raya kan macam-macam. Jadi proses kan. Jadi macam mana? Tapi mereka katakan lagi 100% lah. Air kelapa segar. Jadi kita pun terperdaya mungkin dengan iklan ke apa tagline kan. Macam mana nanti? Jika dia tulis kat situ tiada preservatif, tak ada pengawet, tak ada tambahan gula, sepatutnya tiada masalah lah. Tapi kalau dia memang dah ada campuran itu ini, sebaiknya kita ambil dari aslinya lah, daripada buah tu sendiri. Maksudnya, saya tengok juga ada menu isi kelapa yang digorengkan. Isi kelapa yang digoreng? Digoreng untuk dijadikan sebagai, siapa yang tak suka daging, inilah the new vegan. Wah. Ada, tapi sedap dengan perasa. Awak ada rasa tak? Ada. Rasa daging tak? Tapi dia macam menggantikan lah. Macam kita nak sukakan daging tapi tak makan daging, digantikan dengan kelapa tu sebagai meat yang baru. Kelapa tu dah bagus, tapi macam saya kata bila diolah tambah bergoreng sebab dia dah lemak, tambah lagi lemak, itu yang jadi masalah. Itu antara yang kita kena prihatin lah sedikit. Memang nak sedap kan bila dah jadikan air, makanan, menggantikan daging dan sebagainya. Tapi kita beringat sebab kalau terlalu berlebihan ada lemak juga dan takut ada masalah kesihatan lain. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Syazah Liana Idris sebagai pakar pemakanan. Dan selepas ni factory kita dicabar oleh itulah dia. Kalau saya suka yang senang-senangnya tapi ada banyak menu. Nak tak Puan sertai kami buat minum? Masak-masak ke? Dan kita ada cabaran untuk bagaimana kita nak membuka dan mengopek buah kelapa. Okey. Boleh? Kita sekali nanti lepas ni. Macam mana? Boleh je. Okey, lepas ni kita nak rasa macam mana menu sentuhan kami sendiri untuk anda jadikan sebagai panduan lah kalau Ramadan nanti selepas ini, insya-Allah. Saya dah bersedia, saya ingatkan nak kena kopek kelapa, rupanya tidak. Saya baiklah kan. Tak baik, ya Allah. Okey, tapi kami dah cuba juga. Okey, ini macam yang isi agak keras sikit. Tadi yang ni sesuai untuk dibuat daging lah. Maksudnya kita buat macam daging betul. Okey, kita iriskan. Kemudian masuklah perisa tom yum ke, perisa masak merah ke. Memang ada dijual. Saya pun terkejut juga. Okey, saya tak sabar untuk rasa story nanti. Tapi pada ketika ini, tuan dan puan, kita akan cuba untuk melakukan variasi air minuman kelapa kita sendiri. Bahan dia sudah ada. Puan Syazah pun bersama dengan kita. Factory dah, baik Kat sini ada bahannya. Jadi kita mengikut cita rasa masing-masing. Boleh potong buah. Kita ada korda oren, madu, sirap dan juga hirisan yang telah pun sedia ada. Okey. Ayo kita mulakan. Jadi silakanlah. Kita ambil bagi-bagi. Okey, kalau kita nak redakan suhu badan kan? Sesuai tak kita minum air kelapa ni? Atau macam mana? Sesuai? Sangat bagus untuk hydrate lah pada kita. Yang ni Puan betul. Okey, saya nak mulakan dengan madu. Bebas berkarya okey. Pulanglah nak saiz lemon macam mana. Kita letak dulu air kelapa.
saya nak menjadikan madu ini sebagai bukan saja perasa tapi juga presentation dan menghiaskan kelas saya. Boleh macam tu. Ni tengok pakar-pakar, chef semua. Sofia guna apa tu? Saya mulakan dengan madu dulu, Patrick. Madu. Air kemudian ke? Sekarang. Okay. Sekarang sedikit. Separuh saja. Separuh. Kalau nampak lagi desain-desain madu tersebut. Oh, Sofia pilih madu ini apa? Gula ni. Ini adalah sirap. Sirap. Madu dan juga korda oren. Okey, saya nak buat versi yang kurang gula. Kurang gula silakan. Tapi saya banyak menggunakan elemen chia seed. Puan Syazah, kalau kita campur dengan chia seed ni adakah menyihatkan? Contohlahnya, adakah memberikan lebih banyak khasiat atau bagaimana? Okey, kalau chia seed ni dia sangat tinggi dengan fiber lah, dengan serat. Jadi dia boleh menambah rasa kenyang dan juga chia seed ni mengandungi lemak baik. Omega 6 ya. Memang so boleh ekstra. Cumanya satu sudu je lah selalu kita recommend. Apa sudu dia 4? Ni untuk musim panas Okay. Kalau ada yang tanya di Facebook, kalau macam untuk hilangkan ruang bagi anak, sesuai tak kelapa ni? Ada kaitan ke? Ikutkan tak ada spesifik orang kata study atau kajian lah yang boleh membantu, tapi disebabkan air kelapa ni mempunyai antioksidan. Jadi antioksidan ni secara tak langsung mengurangkan kadar orang kata keradangan. Boleh juga cubalah. Puan, kalau nak tambah apa-apa silakan. Ya, saya nak tambah kelapa, isi kelapa. Sofia dah macam betul-betul di kafe. Hotel 5 bintang je. Saya tahu. Presentation adalah segalanya, Fajriah ya. Ni untuk kabin kelas pertama ni. Okey. Ya, apa salahnya kalau kita meletakkan variasi yang sangat menarik seperti ini? Barangkali lebih ramai ya orang luar masuk ke kita, memang dia mencarilah. Okey, Puan Syazah, ni saya nak tanya ni, kalau contohnya kita campur dengan madu dengan chia seed dan kita lebihkan buah kelapa tu, adakah boleh masih dikira sebagai minuman yang sihat? Masih lagi dikira sihat, cumanya kita kena ikut pada keperluan kalori masing-masing lah. Jika kita dah rasa minuman dia agak tinggi dengan kalori, kita kena kurangkan sikit lah. Makan tengah hari tu ke, makan malam tu ke, tak ada masalah lah kalau kita nak ambil. Wah, 5 Kita memang senang kan dapat dah berada di peringkat akhir hanya perlu tambah itu dan ini. Betul. Saya setuju. Untuk ada skill kopek kelapa ni, kupas ni, kena ada juga otak-otak yang membantu. Kita panggil kepada Tuan, mungkin dapat Cik Amir boleh dapat bantu kita. Okey, Cik Amir boleh untuk bersama kita. Saya tengok gaya tadi memang betul ngam lah gaya untuk kupas kelapa ni. Okey. Potong macam mana? Potong boleh. Potong sendiri ya. Mana yang depan ni? Okey. Dah berapa tahun tadi lupa nak tanya? Cik Amir dah hampir 25 tahun. Potong kelapa ni. Potong kelapa. Potong butter pun boleh lah ya. Jadi minta tepi sikit ni. Minta tepi sikit pun boleh. Kalau nak bersilat ni. Sofia, pandai tak terketuk ni? Ini untuk diketahui. Saya sekadar mengenuk. Kalau ini isi dia keras lah ni. Ini isi keras. Isi dia keras. Cara tepuk pun dah tahu lah isi dia keras. Ya. Langkah pertamanya. Gegar kuat ya. Nampak orang lama. Kalau ikut dia memang kena kuat lah. Jaga-jaga. Wow. Memang kena kuat lah. Memang kena kuat. Kena kuat sebab dia nak makan dalam kan. Dia nak push dalam kan. Nampak tak? Tak sampai seminit. Kami buat seminggu tak jadi. Cantik. Itu kena kerusuh lama tu. Kena pengerah buah kelapa tu. Itulah 25 tahun lah mana. 25 tahun. Tapi cantik memang. Betul cantik. Cantik sangat. Satu hari berapa kelapa yang dipotong, Cik Amir? Kalau saya tu dalam 3 sampai 400 biji lah. 400. Kelapa. Tapi bukan saya lah potong. Ada 2-3 orang membantu untuk nampak potong. bersahaja kan, memang jadi cantik. Kita nak mempelawa Puan dan juga Puan bersama dengan kita. Nadia, Cik Sami untuk bersama. Nadia, Cik Suhaimi. Meriah kita hari ini. Kita bawakan antara pengusaha-pengusaha menu buah kelapa. Okey. Tu, isi dia keras kan? Ini keras. Isi keras ni apa yang kita boleh buat? Coconut shake cantik. Untuk coconut shake boleh? Ya, betul. Ini untuk coconut shake. Baik, kebiasaannya kalau bagi perniagaan inilah ya, dan berapa banyak kelapa satu hari yang digunakan untuk menghasilkan menu-menu yang seperti mana yang ditunjukkan tadi?
Puan? Dalam tengoklah, depends lah. Kalau 50 ke 100 biji tengoklah. Kalau macam saya, sebab saya jual ABC kelapa, jadi kita memang pakai kelapa sebiji kan. Kalau coconut shake mungkin kurang lah dia punya penggunaan sebab kita air dia banyak kan. Kita pakai isi dengan Satu had air. pun mungkin berbeza. Berbeza. Ada peningkatan lah sebab kita ada Pada peringkat ni kau tengok kelapa dia jauh dah tahu dah kelapa tu okey yang tak okey. pemilihan kelapa kita serah kat Cik Suami. Dia pandai lah. Macam kelapa yang keras ni kan, air dia mungkin dah tak begitu manis kan. Betul. Dia buat apa ni? Ini biasa kita akan buat janda pulang ataupun coconut shake. Kalau kelapa keras ini. Tak ada cuba buat tom yum? Tom yum. Boleh juga kelapa. tom yum. Tapi permintaan kurang. Permintaan kurang lah untuk tom yum kelapa. Saya nak tanya sebab ialah semua adalah profesional yang menghasilkan air kelapa yang hebat-hebat ni kami ni factory air Main ni campak je hasilnya. kan? Nak minta tuan rasa pergi. Nak minta rasa berani tak rasa. Boleh. Saya diselingkan dengan madu. Kamera ambil dekat-dekat sikit. Dia ada madu, ada air kelapa, ada buah dan juga chia seed dan juga sedikit air lemon. Puan Madi nak cuba? Boleh. Made it just for you, special. Gitu. From Ampang, Kuala Lumpur. Tak sedap tak sedap. Okey. Jadi apa? Rasa minum terus tadi. Okey. Tambahan chia seed tu mungkin memberikan sedikit lebih lagi manfaatnya. Sedaplah ni, bagus lah. Sikit tu okey ke tak okey? Tak okey. Sebab dia air kelapa lemon ni dia campuran madu, so dia bagus lah. Kalau dulu masa musim Covid saya memang laku. Bagus. Ni memang good idea. Tapi rasa terima Terima kasih. Boleh. Saya lebih tegakkan elemen terapung. Terapung. Teruskan chia seednya. Saya memang peminat chia seed ni. Chia seed Chia seed untuk Saya kuat kurang manis. bagus Kurang lah. manis, Kuruskan badan. Tuan Fitri memang minum chia seed tiap hari ke? Penuh chia seed di mulut ni. Banyak sangat lah. Okey. Tapi Cuma terlampau lebih dia punya Saya tak lemon sempat lah. nak letak madu. Jauh. baik. Ini sangat menarik ni dia. Dan menarik mungkin sangat. Bagi anak-anak muda di luar sana, kan sekarang ni generasi media sosial, TikTok dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat antara variasi ini tular di media sosial sebagai ada perkara yang bagus atau tidak untuk kita meneruskan legasi menu air kelapa ni. Alhamdulillah, sangat baguslah kita teruskan legasi air kelapa ni sebab air kelapa ni banyak manfaat dia lah. Jadi memang baguslah sebab kalau ikutkan sekarang orang muda memang dah tak nak minum air kelapa. Anak-anak kita pun dah tak nak minum air kelapa. Betul tu. Minum sikit alamak tak nak, padahal dia baguslah untuk kalau anak-anak demam, musim Covid ke musim panas ni memang baguslah untuk senyumkan badan. Ini kombinasi madu dan jepun macam mana? Ikutkan madu dia ada antibacterial properties lah, boleh bertingkatkan immune system juga dalam masa yang sama. Jadi instead of kita panggil ambil gula, baiklah kita gantikan dengan madu lah. Langkah saya betul lah. Ya betul. Kalau walaupun yang lembut kita boleh buat janda pulang tu. Betul. Yang keras ni untuk kena shake ataupun nanti kalau ada lebih masa ke boleh kita kukur ke untuk melatih seni. Pakai koci pula. Nama melatih diri saya. Awas awak ya. Koci ya? Koci. Sopang ke apa? Kuih sopang. Kuih sopang. Kalau negeri Sembilan dia buat kuih sopang lah. Kalau isi yang macam ni. Kuih sopang. Kita ucapkan setinggi-tinggi terima kasih sudah datang ke Kuala Lumpur. Berikan kita ialah antara idea-idea untuk kita meraihkan lagi antara menu manisan dan minuman air kelapa ni. Semoga diteruskan legasi ini ya. Ya, itu dia untuk kesihatan dan juga untuk meraihkan khazanah yang kita ada di bumi Malaysia yang makmur ini. Okey? Okey. Okay, melihat setika teruskan menonton Malaysia hari ini. Dia buat minum. Okey, nak minum. Bye. Kita pun tak rasa. Cantik kita buat tau. Sayang. Baik, kembali di Malaysia kita masih ada lagi sisa waktu berterbangkan kelapa sebagai agenda utama kita untuk pagi ini. Semoga ada kebaikan dapat anda bawa pulang untuk meraihkan keluarga, kongsi-kongsikan. Cuba buat air yang senang lah, macam janda pulang senang. Hanya air kelapa, tambah sikit gula. Di Kelantan dia panggil gula nisai ke. Okey, kemudian gula apung ke kalau di Sarawak ke. Kemudian dah jadi. Nah, dan tips kesihatan Fitri mudah saja. Kekal muda, kekal bertenaga, menerusi chia seed dan juga air kelapa yang boleh kita petik dari sini. Apapun kita nak meninjau apa yang tertera di akhbar. Kita mulakan dulu di utusan Malaysia. Okey, tajuk utama tentang 5 agensi kerajaan rugi 3.115 bilion. Ini termasuklah Felda catat kerugian paling tinggi 1 bilion. Prima pula rugi 257 juta.
Perlu lanjut dan boleh baca di halaman yang kedua dan ketiga untuk perkongsian ini. Dan saya meninjau di Harian Metro pula, hari demi hari, minggu ke minggu kita melihat begitu banyak kata insiden keganasan yang melibatkan pembunuhan dan sebagainya. Ini antara yang disebutkan pasangan dibunuh akibat rebutan harta, maut disabit, suami isteri warga emas maut selepas babit pergaduhan dipercayai berpunca daripada perubatan harta dengan bapa saudara. Ini saya kira sebagai satu keganasan domestik dan kita harapkan agar ini dikurangkanlah. Kalau kita mempunyai sebarang konflik dengan keluarga, ayuh kita ambil inisiatif untuk duduk bersama dan berbincang dengan baik supaya kita boleh mengelakkan keadaan yang tak boleh dikawal perasaannya. Ini antara kata crime yang berdasarkan perasaan yang kita lihat semakin lama pada ketika ini kan, Fetri, semakin berleluasa. Kita harapkan semua yang terbaik, kita kawal perasaan kita dan lagi ini menjengah masuk ke bulan Ramadan. Baik, di halaman keempat Kosmo, saya kira ini amat menyedihkan. Setiap 80 minit satu maut kemalangan. Wow. Ini tahun lalu 6,443 kematian dilaporkan, tertinggi dalam tempoh 5 tahun. Jadi kemalangan maut melibatkan motosikal mencatatkan 4,487 kes pada tahun lalu. Jadi menjelang perayaan kita bimbang ia akan meningkat. Jadi sama-sama kita perhatikan langkah keselamatan untuk manfaat bersama. Baik, dan kita tak nak lupa juga untuk mengingatkan anda untuk kita sama-sama melakukan kebaikan, hulurkan tangan, ringankan beban, bersama-sama kita berkongsi kebaikan buat mereka yang memerlukan dengan menderma di tabung bersamamu. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari Facebook Bersamamu TV3. Dan esok kita akan kembali di MHI dalam Soal Wang. Kita akan bincangkan bagaimana tentang proses COD. Ini antara cara yang diguna pakai, tapi adakah selamat atau tidak selamat? Bagaimana cash on delivery ini mampu memberikan sedikit sebanyak manfaat atau tidak? Kita bincangkan esok. Okey, jadi teruslah anda raikan kesihatan. Sesekala bolehlah nak rasa yang manis, tapi jangan selalu. Kita jumpa lagi esok. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Suara tangisan yang merenang, aku disentuh, elah sumpah cintamu, padamu menyesatkan ku, hingga di ujung aku terjatuh, tersungkur jauh.